Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua murid tahun 6, kelas 6 Sakura dan juga 6 Lavender, cikgu sentiasa mendoakan awak sentiasa sihat walafiat bersama keluarga yang tersayang. Pertama sekali, kita telah pun tamat cuti pertengahan tahun selama 2 minggu. Selamat kembali ke sekolah melalui PDPR pada hari ini. Yang keduanya, cikgu nak minta maaf sikit kerana cikgu tak dapat melaksanakan Google Meet seperti biasa yang kita lakukan sebelum-sebelum ni disebabkan cikgu ada temu janji doktor esok. Hari ni lah, maksudnya cikgu buat rakaman ni malam. Okey, jadi maknanya esok lah. Maksudnya hari ni lah awak belajar tengok video cikgu ni. So maknanya cikgu tak dapat nak buat Google Meet, ada sebab-sebab tertentu lah. Cikgu kena ada temu janji doktor. So hari ni kita akan teruskan pembelajaran kita tentang 16.1.1 iaitu menentukan jarak mengufuk dan jarak mencancang antara dua titik. Maksudnya tajuk kita pada hari ni kita dah masuk tajuk baru iaitu tajuk koordinat. Okey, so kalau awak tengok dalam buku teks, awak boleh buka buku teks awak muka surat 151. Okey, so untuk latihan kali ini, cikgu akan bagi dalam bentuk dua cara, iaitu yang pertama boleh menggunakan quizzes. Okey, yang kedua cikgu akan bagi menggunakan buku teks. Jadi kalau awak rasa awak nak buat menggunakan latihan dalam buku teks, boleh gunakan buku teks. Kalau awak rasa nak menjawab soalan menggunakan quizzes, boleh gunakan quizzes. Ataupun awak nak menggunakan dua-dua cara, lagi cikgu suka. Okey, so yang penting awak melibatkan diri dalam PDPR pada hari ini. Okey, so cikgu akan teruskan dengan buku teks lah. So tengok buku teks muka surat 151. Tajuk kita ialah koordinat. Okey, kita akan fokus kepada yang pertama iaitu jarak di antara koordinat. Okey, yang pertama ialah jarak mengufuk dan jarak mencancang objek dari asalan. Okey, so apa itu asalan? Dan apa itu jarak mengufuk? Dan apa itu jarak mencancang? Okey, so kita tengok dulu dalam buku teks ni. Okey, gambar menunjukkan lokasi beberapa buah pulau. Damia dan keluarganya sedang bercuti dan berada di rumah tumpangan yang terletak di asalan, iaitu O ni, atau kedudukannya Sifa, Sifa. Bantu Damia menentukan jarak setiap pulau dari asalan. So kalau kita tengok dekat muka surat 151 ni, Damia ni berada di asalan, bermaksud dekat sini Okey, mana cikgu punya tadi tu? Okey, sekejap. Cikgu gunakan anak panah ni supaya awak boleh nampak. Okey. So, untuk pengetahuan awak, asalan tu berada di sini. Okey, ni asalan 00. Okey, kedudukan Sifa, Sifa ni Okey, so dia cakap jarak setiap grid pada paksi ini ialah 1 unit. Okey, maksudnya 1 unit lah. Satu kotak ni bermaksud 1 unit. So ini adalah asalan. Kalau tengok dekat dia punya fakta dia, ini asalan. Tapi untuk dalam gambar jarak dekat pulau bahagia ni, so ini dia asalan. Maksudnya kat sini Damia berada di sinilah. Rumah tumpangannya ada dekat sini. Okey, so ini untuk fakta asasnya, sekilas fakta. Jarak mengufuk ialah dari kiri ke kanan. Okey, contohnya ni 1, 2. So maknanya dekat sini lah jarak mengufuk. Okey, jarak mencancang maksudnya dari bawah ke atas ataupun atas ke bawah. 1, 2. So ini adalah jarak mencancang. So macam mana kita nak bezakan antara mencancang dengan mengufuk? Kadang-kadang kita macam confused kan? Macam keliru. Mana satu ni mencancang ni naik atas ke mengufuk? Naik atas ke macam mana? So cara dia senang. Awak pernah dengar tak perkataan cincang? Okey, kalau kita mencincang, kita akan cincang macam ni kan? Kita pegang cincang macam ni. So cincang tu samalah bunyi dia macam cancang kan. So maknanya dia akan gerak atas ke bawah. So automatik lah cancang tu atas dan bawah. Mana ada cincang macam ni kan? Cincang, mana ada cincang macam ni? Cincang mesti macam ni, naik atas dan bawah, turun atas dan bawah. So kalau kita nak ingat beza antara cancang dengan mengufuk, ialah cincang sama dengan cancang. So macam ni, cancang. Mengufuk dia kanan ke kiri. Okey? So jangan confuse yang itu.
Okey, so sekarang ni ini adalah kedudukan pulau harmoni. So kedudukan pulau harmoni ialah 2,1. Macam mana nak tulis tu? Okey, cikgu akan gunakan petak supaya awak nampak. Okey. So, cikgu guna warna putih. Tuliskan nombor dia 2,1. Okey. Tak nampak Sekejap. Kita guna pen warna hitam. Ini adalah cara penulisan bagi kedudukan pulau harmoni. Okey, so ni pulau harmoni kedudukannya ialah 2,1. Okey, macam dapat 2 tu, 2 tengok dekat paksi X dulu, 2. Kemudian kita akan tengok paksi Y dia iaitu 1. So dekat sini, so maknanya 2,1. Sorry pulau harmoni, bukan bahagia. Pulau harmoni. Okey, so kita tengok kepada pulau seterusnya. Okey, pulau bahagia berada dekat sini kan. So apa kedudukan dia? Okey, kedudukannya tengok dekat paksi X ialah 5. So 5. Paksi Y dia ialah 0. Okey. 0 kan. So 5 0 ataupun 5 sifar. Dan seterusnya lah Pulau Sentosa dan Pulau Aman. Okey, so kita tengok soalan yang pertama. A. Nyatakan jarak pulau bahagia dari Damia. Okey, Damia berada dekat sini. Ni Damia yang pakai baju biru ni. So Damia berada di asalan sifar-sifar. Betul lah sifar-sifar kan. Kira jarak mengufuk. Mengufuk bermaksud sinilah kanan ke kiri lah. Cancang naik atas bawah kan. So mengufuk kanan dan ke kiri. Di paksi X bermula dari asalan. Maksudnya bermula dari asalan. Dia kata pergi pulau bahagia. So pulau bahagia dekat sini kan. Nampak kan kat sini. So maknanya dia kata kanan ke kiri ni berapa jarak. So kita kira lah dari kosong. 1, 2, 3, 4, 5. Oleh itu jarak mengufuk. Mengufuk ialah kanan ke kiri. Jangan confuse. Mengufuk kanan kiri. Jarak mengufuk pulau bahagia dari maksud dari sinilah. Dari Damia. Damia kan kat sini. Ialah 5 unit. Mana datangnya 5 ni? Datang ni tadi yang kita kira ni. 1, 2, okey, 3, 4 dan 5. Okey, setakat tu boleh faham kan? So 5 unit. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya, soalan B. Koordinat pulau harmoni ialah 21. So kita tengok betul tak 21? Ni pulau harmoni kan? Ni pulau harmoni, betul lah 21 sebab dia dekat sini 2, sini 1. So koma 1, 2,1. Okey. Jadi jarak mengufuk pulau harmoni dari Damia ialah 2 unit dan jarak mencancang pula ialah 1 unit. Okey, maksudnya dekat sini kita kena tahu jarak mengufuk juga dipanggil sebagai jarak pada paksi X. Okey, mengufuk ialah jarak pada paksi X. Sebab tadi dia cakap paksi X ni 2 kan. So bermaksud kalau dari asalan bermaksud 2 unit. So kalau ini adalah paksi mencancang bermaksud 1 unit. Sebab tu dia jadi 2 unit jarak mencancang dan 1 unit 2 unit jarak mengufuk dan 1 unit jarak mencancang. Kenapa jadi macam tu? So kita tengoklah dekat mana pulau harmoni ni. So pulau harmoni ni dekat sini kan. So pulau ni 2,1. So bila kita tengok 2 jarak mengufuk, start mengufuk dulu. 1, 2. Lepas tu jarak mencancang naik atas, cancang atas, atas bawah. So 1. Sebab tu dipanggil sebagai 2 unit mengufuk, 1 unit mencancang. Okey. So jelas dekat situ. 2 unit mengufuk, 1 unit mencancang. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan C pula. Soalan C. Pulau Sentosa terletak di koordinat atau kedudukan 73. Jadi jarak mengufuk Pulau Sentosa dari asalan ialah berapa
dan jarak mencancangnya ialah berapa? Okey, kita tengok Pulau Sentosa. So Pulau Sentosa dekat atas ni. Ni sini So kita tengok dari jarak mencancang dulu. Mengufuk dulu. Mengufuk kanan ke kiri kan. Dari asalan Asalan sini So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bermaksud 7 unit mengufuk. Mencancang atas 1, 2, 3. Bermaksud 3 unit mencancang. So kita tulislah dekat sini. Okey, so kita tulislah jawapannya ialah 7 unit mengufuk. Okey, cek betulkan tulisan dia kejap. Okey. Gitu Okey, 7 unit mengufuk dan 3 unit mencancang. Ataupun jarak mengufuk Pulau Sentosa dari asalan ialah 7 dan jarak mencancang ialah 3. Okey, so setakat tu boleh faham Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, awak buka muka surat yang seterusnya 152. Okey, ini pula macam mana kita nak mengira jarak mengufuk dan mencancang di antara koordinat. Okey, kita tengok muka surat 152. Sata di bawah menunjukkan koordinat A dan B. Berapakah jarak mengufuk terlindung sikit ni, mengufuk dan jarak mencancang dari titik A ke titik B. Okey, kalau tengok dekat sini, maksudnya jarak mencancang dari titik A ke titik B. Tadi dari asalan Tadi dari asalan kat sini kan. Okey, ini sekarang ni dia bagi titik yang kedua. Tadi dia bagi satu titik je. Sekarang dia bagi dua titik. Ada satu titik A dan satu titik B kan. Okey, macam tadi asalan Pulau Sentosa, asalan Pulau Idaman macam tu. Tapi sekarang dia bagi titik yang bukan dari asalan. Maksud ada titik lain lah. Ada titik lain yang bukan dari sini, tapi dari tempat lain. So sekarang ni macam mana kita nak kira? Okey, kalau dia bagi gambar rajah, so senanglah kita nak kira sebenarnya. Okey, so kita akan start, dia kata mesti mencancang, mengufuk dan mencancang dari titik A ke titik B. So bila nak gerak ke titik A, nak pergi titik B, dia tak boleh lompat macam ni. Pergi tengah ni, tak boleh. Dia mesti berbentuk L, nampak tak huruf L? Tapi L terbalik lah. Nampak L kan? Dia mesti start macam bentuk L. Okey, so sekarang ni kita akan start dari A dulu. So jarak mengufuk A, nak pergi ke B, dia akan bergerak 2 kali dulu. 1, 2. Nampak tak? 2 kan? Jangan pergi sampai ke sini pula. Sampai sini sudahlah. Sebab nak naik atas sekejap lagi kan? Sampai sini je. Cukup. 1, 2. Sebab itulah jarak mengufuk dia tulis 2. Nampak ni 2 unit. Dia ada jalan kira lah. Nanti cikgu tunjuk macam mana nak kira. Tapi kalau tengok gambar rajah, kita boleh terus dapat jawapan. 2 unit mengufuk. 1, 2. Okey. Sekarang kita nak pergi jarak mencancang. Mencancang naik atas Cancang cincang. Ingat cancang cincang. Naik atas. 1, 2, 3. Sebab tu dapat 3 unit. Bermaksud jarak dari titik A ke B ialah 2 unit mengufuk. Mana tanya 2 ni? Bawah ni. 1, 2. Mencancang naik atas. 3 unit mencancang naik atas. 1, 2, 3. Okey, setakat tu boleh faham kan? Okey, cara nak mengira, ini adalah cara bergambar. Okey, cara nak kira kita akan tengok. Okey, jarak mencancang, kita akan jarak mengufuk dulu Okey, jarak mengufuk maksudnya dari A ni lah. Okey, so maksudnya kita nak sampai ke sini kan. Kan, dia mesti sampai sini. Jadi kita ambil nombor 4 ni. Sebab tu kita ambil nombor 4 yang besar ni. So 4, tolak mana dia start dulu? 2 kan. So 4 tolak 2, dapatlah 2. Okey, sekarang ni jarak mencancang, dia nak pergi sampai sini. So ni nombor 4. Okey. Kemudian tapi dia start dekat mana? Start dekat 1. Sebab itulah kita ambil 4 tolak 1 sama dengan 3. Okey, mungkin ni agak confuse sikit kalau orang yang tak faham. Jadi lagi bagus sebenarnya awak kira sendiri dekat atas patah ke atas ni. Lagi memang nampak. Contoh 2 unit mengufuk. Memang 2 pun. 1, 2. Buat anak panah ni. So bila buat anak panah ni baru awak boleh kira lah. Kemudian mencancang ada 3. 1, 2, 3. So jawapan dia ialah 2 unit mengufuk dan 3 unit mencancang. Okey kan?
Okay, tapi kalau tak guna pengiraan ni mungkin awak confused. Tapi kalau guna gambar macam ni memang awak akan nampak. Okay, next kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan 2. Muka surat 152 juga. Okay, koordinat titik C, D, E dan F, F dan G, minta maaf adalah seperti satah di bawah. Kira jarak mengufuk dan mencancang di antara titik C dengan E. Maksudnya start dari C nak pergi E dan titik F dengan E. Maksudnya dia start dari F nak pergi E. Okey, ini dia guna cara pengiraan. Okey. Okey, sekarang ni kita tak payah guna pengiraan lah. Maksudnya kita tengok gambar je macam nak buat. Okey, sekarang dia kata titik C dengan E. Maksudnya dia kata C pergi ke E. Mana E ni? Ha, ni E kan? So, C pergi ke E macam mana? Berapa jarak dia? Okey, so kita tengok kat sini. Kita start daripada mengufuk dulu. Kanan kiri mengufuk So, 1, 2, 3. Jadi 3 unit mengufuk. Sebab tu lah tu dekat sini 3, nampak ni? 3. Kalau pengiraan dia akan ambil 4 tolak 1. Mana datang 4 datang dari sini. Sebab dia akan stop kat sini kan. So 4 tolak 1. Mula dari sini. So 4 tolak 1 3 lah, dapat 3. So maknanya jarak ni dari sini sampai sini 3 unit mengufuk. Kemudian kita nak pergi E kan. E mesti naik atas. So 1 kalilah 1. Sebab tu dia tulis jarak mencancang naik atas C ke E ialah 3 tolak 2 sama dengan 1 unit. Ataupun ni 3. Nampak ni habis dia 3. Tolak dekat 2 ni. So dapatlah 1. Okey, lagi senang sebenarnya kita guna pengiraan. Gunakan orang panggil apa tu, anak panah je. 1, 2, 3. 3 unit mengufuk. 1 unit mencancang naik atas. So tu kita panggil sebagai jarak di antara titik C dengan E ialah 3 unit mengufuk. 3 nampak ni. 1, 2, 3. 1 unit mencancang. 1. Sampai E kan. 1 unit mencancang. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan seterusnya iaitu F ke E. Mana F? Ni F. Nak pergi ke E. So, kena turun bawah lah ni. So, sekarang kalau kita tengok jarak mengufuk, jangan ingat pergi ke kanan saja tau. Dia boleh juga pergi ke kiri. Yang penting kanan kiri. So, kita gerak ke sini lah. Sebab nak pergi ke E, E kat sini. Jadi, mestilah gerak kat sini. Mana boleh nak gerak ke sini. So, maknanya kita akan gerak ke kiri. Sebanyak 2 kali. 1, 2. Sebab tu dia panggil sebagai 2 unit. Jarak mengufuk. Tolak juga. 6 ni 6 kan. Start dari sini. Tamat dia dekat sini. So, 6 tolak 4, jawapan dia 2. Okey. Kalau confuse nak guna tolak-tolak ni, tak payahlah guna tolak-tolak ni. Just faham kat sini dah tahu dah. 1, 2. 2 unit mengufuk. Mencancang boleh naik atas, boleh turun bawah. Mencancang atas atau bawah. So, 1 unit 1. Kan nak pergi ke E je kan. E kat sini je, sekali je lah. 1. So, maknanya dekat sini, 4 tolak 3 sama dengan 1. Macam dapat 4 tu, ni datang dari sini Ni nombor 4. Dia start kat sini kan. So, dia tamat dekat sini. Okay. Tamat kat sini. 3. So, 4 tolak 3 dapatlah 1. Okay. So, kalau dia punya penyataan dia ialah jarak di antara titik F dengan E ialah 2 unit mengufuk. Okay. 2 unit mengufuk dan 1 unit mencancang. Macam cikgu tak tadi lah. 2 mengufuk, 1, 2. Mencancang turun bawah, 1. Sebab tu dia panggil 2 unit mengufuk dan 1 unit mencancang. So, okay je kan? Okay, sekarang kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Muka surat 153. Okey, 153. Muka surat 153 Okey, gambar menunjukkan pelan bahagian arah 1. Pusat sains negara. Sally dan rakan-rakannya sedang melawat tempat tersebut dan mereka berada di kafe. Maksudnya kafe tu adalah tempat mereka berkumpul mula-mula lah. So, kafe dekat mana? A nama kafe, so dekat asalan. Inilah asalan 00. Okey, asalan. So B ni apa? B aquarium. Ni B. C Wonder Spark. Kat sini Wonder Spark. Okey ni, titik ni Kemudian D Eureka. Mana D? Ni Eureka. Kemudian Pathway of Sign E. This one. F adalah Science Show Stage. Mana F? Ni. Kemudian G, Kids Discovery Place. Mana G? Ni bawah dia. Kemudian yang last kali ialah Kids World. H. Okey, so kita tengok pada soalan. Okey, dia cakap apa? Perempuan ni cakap, sekarang kita berada di A, Sifa, Sifa. Iaitu A kat sini lah. Inilah kafe kan. Okey, sekarang kita pergi soalan yang pertama. Jarak di antara kafe, Sifa, Sifa ni sini
dan akuarium ialah 3 unit mencancang. Betul ke? Kita tengok. Mana akuarium? Akuarium B kan? Ni sini B. Okay, so dia kata 3 unit mencancang. Cancang naik atas kan? Atau turun bawah. So, 3 unit. Kita tengok betul atau salah? 1, 2, 3. Betul lah. 3 unit mencancang. Okay, so jawapan ni tepat. 3 unit mencancang. Okay, sekarang kita pergi kepada soalan B. Jarak di antara Wonder Spark dan Pathway of Sign ialah 2 unit mengufuk dan 2 unit mencancang. Okay, mana Wonder Spark ni? Wonder Spark mana tadi? Huruf C. Okay, Wonder Spark kat sini. Pergi ke Pathway of Sign. Pathway of Sign ialah E. So, dekat sini. So, C sampai ke E. So, dia cakap 2 unit mengufuk, 2 unit mencancang. Okay, kita check betul ke salah. 2 unit mengufuk. So, C nak pergi ke E. So, 2 mengufuk kanan kiri lah. So, kita akan gerak ke kanan lah. Mana boleh ke kiri. Ke kiri kita tempat lain. So, ke kanan. 1, 2. Betul. 2 unit mengufuk. Mencancang pun 2 juga. 1 naik atas. 2 naik atas. So, betul lah. E dekat sini. Pathway of Sign ni kan E. So, maknanya 2 unit mencancang. Mengufuk. 2 unit mencancang. So, betul lah jawapan yang itu. Okey, sekarang pergi kepada soalan seterusnya. Soalan sini tak ada jawapan. So, awak kena kira lah. Jarak dari Eureka ke apa ialah 2 unit mengufuk. Oh, mana Eureka ni? Kita cari dulu Eureka ni kat mana. Oh, Eureka ni huruf D. So, dia cakap 2 je unit mengufuk. Kita ingat balik. 2 unit mengufuk. Apakah nama tempat itu? Dia cakap jarak Eureka ke apa, tempat apalah, ialah 2 unit mengufuk. So, maknanya mengufuk mestilah atas ke bawah ke atau kanan kiri? Betul, kanan kiri. Okey, kalau kita nak gerak ke kiri, 1, 2, mana ada apa kat sini? So, kita akan gerak ke kanan lah. Kan? Ke kanan sebanyak 2 unit. 1, 2. Jumpa sesuatu titik G. Apa G ni? Baru tengoklah kat rujukan. G ialah Kids Discovery Place. So, jawapan dia ialah Kids Discovery Place. So, jarak dari Eureka ke Kids Discovery Place ialah 2 unit mengufuk. Okey, sekarang tengok soalan D. Soalan D Sally bergerak dari Wonder Spark ke Eureka. Wonder Spark ke Eureka. Dan kemudiannya ke Kids World. Dia melalui jarak berapa mengufuk dan berapa mencancang dahulu. Selepas itu dia bergerak 3 unit. 3 unit apa-apa dan apa. Okey, sekarang kita kata Wonder Spark ke Eureka dulu. Wonder Spark, Eureka. So, kita cari dulu. Wonder Spark. Where is Wonder Spark? Wonder Spark C. Pergi D C nak pergi kepada D. So, C nak pergi kepada D. So, maknanya dari C nak mesti ke sini dulu kan. So, 2 unit mengufuk. 1, 2. Betul lah. 2 sampai sini kan. Kemudian turun lagi nak pergi kepada Eureka. 2 unit mencancang. 1, 2 sampai D. So, dekat sini jawapan dia awak tulis lah. Okey, Sally bergerak Wonder Spark ke Eureka dan kemudiannya Kids World. Dia melalui 2 jarak mengufuk dan 2 jarak mencancang dahulu. Lepas tu baru nak pergi Kids World. So, Kids World, tengok balik Kids World kat mana? Kids World dekat H. Sekarang dia ada kat sini kan. So, bila nak pergi ke Kids World, maksudnya dia nak kena pergi, macam mana nak pergi tu? So, dia nak akan pergi ke sini kan? H kan? Kids World kat atas kan? So, maknanya dia akan gerak ke sini lah. So, maknanya berapa unit mengufuk ke mencancang ni? Mengufuk lah, nak gerak ke sini. Mengufuk kan kanan kiri. Okay, so 1, 2, 3. Sampai sini je. 3 unit mengufuk. 1, 2, 3, 4. So, bermaksud jawapan untuk yang bawah ni ialah, okay, selepas itu dia akan bergerak 3 unit mengufuk dan 4 unit mencancang. Ni pendek sikit petak ni. So, sebenarnya ada 4 unit mencancang. Panjang lah. Okey, kemudian soalan E. Jarak mengufuk dan jarak mencancang dari C ke E. Ni ke ni dan ini adalah sama. Apa benda tu? Jarak mengufuk dan mencancang dari C ke E. Apa dan apa adalah sama.
Oh, maksudnya nak kena tengok tu. Apa C dengan E? Kita tengok C dengan E dulu C dengan E tu benda apa? Oh, wonder spark dengan pathway sign. C dengan E So 1, 2. Okey. So maksudnya mesti kena dua-dua lah. Dua-dua kan. Mesti dia punya jarak mengufuk dia mesti 2 mengufuk, 2 mencancang. Sebab ni dua-dua ni. 2 mengufuk, 2 mencancang. Apa lagi yang 2 mengufuk, 2 mencancang? Kita check Okey, so kita ada yang pertama D ke F pun 2 mengufuk mencancang 1, 2, 1, 2. So maknanya D dan F, sorry D dan E pula. D dan F. D dan F pun 2 jarak mengufuk, 2 jarak mencancang. C dengan D pun sama. Tengok C dengan D tengok 1, 2, 2 mengufuk, 2 mencancang. 1, 2. Ni pun sama. C dengan D pun sama. Okey, cuba cari lagi satu. Dia nak dua-dua. Semuanya nak dua-dua. Yang tu 2. Ada satu lagi. Apa lagi yang dua-dua? 2 mengufuk, 2 mencancang. Okey, ni dengan ni dah. Ni dengan ni pun dah. So, mana lagi nak kena tengok tu. Okey, H dengan F bukan. Sebab ni 1 mengufuk, 2 mencancang. So, mana satu? So, kena fikir lah tu. Okey. Mungkin D dengan C tadi dah kan? Tak apalah, nanti kita cuba cari maksudnya ada 3 lah. 3 kawasan yang dia sama. Mungkin ni kot. Okey, kalau ni tak boleh kan? Sebab kafe dengan ni 3 mencancang. Okey, so maknanya ada satu lagi. Kita cuba carilah. Okey, so dah selesai dah dekat situ. Okey. So, sebagai latihan awak, latihan yang pertama, buka muka surat 154. Okey, so nanti awak salin dalam buku latihan matematik tu. Okey, salin benda ni. Okey. Okey, salin benda ni dan tulislah apa jawapan dia. Tulis jarak mengufuk dan jarak mencancang di antara titik-titik dalam satah berikut. Okey. So, mana? Dari ni ke ni, jarak mengufuk berapa unit? Jarak mencancang berapa unit? Kemudian ni pun sama, soalan B. Selesaikan apa jawapan dia. Salin dia punya soalan petak-petak ni pun buat. Dan tulis apa dia punya jawapan dia. Okey, ni pun sama. Titik P, sifar, koma 2. Dalam satah. Maksudnya awak kena buat lah dulu P tu kat mana. P tu 0, sifar 2. Maksudnya 0, 2. So kat sinilah P. Tanda dekat sini dulu. Hitamkan P. Tulis. Kemudian dia kata jarak dari Q ke P ialah seperti 3 unit dan 0 unit. So awak kena buatlah titik Q tu dekat mana. Dia cakap mengufuk tu 3, mencancang 0. So kat mana? Q tu dekat mana? Ni pun macam mana? Okey, isikan. Tulis dulu P dekat mana. P ni kat sini 2, 0. So dia kata 5 unit mengufuk, 1 unit mencancang. So awak carilah Q tu kat mana. Okey, dan muka surat yang seterusnya 155. So awak selesaikan. Ni tentang permainan stesen, permainan tradisional. So petunjuk tinting, batu seremban, mula. Okey, tulis jarak di antara stesen berikut. Okey, gasing ke sepak raga berapa mengufuk mencancang. Ni kena isi Kemudian jawab, tulis 2 stesen yang paling jauh jarak mengufuknya. Paling jauh. Jauh mengufuk. Mengufuk maksudnya kanan ke kiri. Mana yang paling jauh? Cikgu rasa kalau tengok kat sini yang paling jauh mana? Mestilah ni kan. A dengan I, betul? A ni paling jauh. A ni apa? A tinting. I apa? I sepak raga. So maksudnya tinting dan sepak raga paling jauh mengufuk. Okey? Ni paling jauh. Okey, awak jawablah sendiri mana satu jawapan dia. Okey. Manakah tu yang paling dekat jarak mencancangnya? Paling dekat. Mencancang maksudnya atas bawah. Okey, apakah 2 stesen yang jarak mengufuknya adalah 2 kali jarak mengufuk di antara A dengan C, dan jarak mencancangnya pula adalah sama dengan jarak mencancang dari titik A ke titik D. Ni susah, soalan kebat sikit. So ni awak cuba jawablah. Okey, so bila dah selesai semua soalan-soalan ni, okey, cikgu nak awak hantar gambar dia. Okey, hantar gambar hasil kerja yang awak dah buat ni kepada cikgu secara personal. Maksudnya awak dah siap lah kerja cikgu tu. Okey, so untuk quizzes, tengoklah macam mana. Kalau cikgu boleh bagi, cikgu bagi. Kalau cikgu tak bagi, awak gunalah kaedah ni. Okey,
Okey, cuba jawablah semua soalan ni dengan baik dalam buku aktiviti. So itu saja kita punya perjumpaan. Lepas awak dah selesai semua soalan-soalan ni semua, awak tolong tuliskan nama dekat WhatsApp group tu supaya cikgu boleh update siapa yang buat kerja cikgu, siapa yang tak buat. Okey. Ingat, dia dah selesai tu, ambil gambar, send kepada cikgu secara personal. Bukti yang awak dah buat ni. Salinlah benda ni, semua ada dalam buku teks. So, cikgu harap awak boleh buatlah. Cikgu akan memaksimumkan penggunaan buku teks sebab cikgu rasa penggunaan buku teks ni itu yang paling terbaik lah sebab awak ada buku teks kan. Kalau cikgu bagi latihan dalam bentuk bercetak ni, cikgu tengok ramai yang tak boleh nak buat sebab tak ada printer dan sebagainya. So, cikgu harap no excuse. Tolong buat sebaik yang mungkin. Kalau ada masalah apa-apa, boleh tanya cikgu. Okay, so cikgu rasa itu saja kita punya pembelajaran hari ini, iaitu 16.1.1 menentukan jarak mengufuk dan jarak mencancang antara dua titik. Okay, kita jumpa lagi pada pembelajaran akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.